Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Hatta dan Bonda Rahimah. Ayah apa nama? Ayah Op dengan Bonda. Nak Bonda nama apa? Siti Kak Yah. Begitu juga Mok Weh dengan Kak Pah. Kak Pah? Ustaz Azman. Petang-petang ni inilah yang saya dan Ustaz Azman buat sejak 3 minggu yang lalu, berkongsi di beberapa tempat untuk menyampaikan pada saya dakwah. Ini adalah kerja dakwah. Apa dia dakwah? Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan kebenaran. Kalau menyampaikan fitnah, dia bukan kebaikan, dia bukan dakwah. Kita nak bagi dakwah. Sebabnya kita nak mati. Kita tak tahu bila kita nak mati, kan? Mungkin hari ni, mungkin esok kita tak mati. Tak, Ayah? Jadi bila kita nak mati ni, apa saja yang kita buat adalah untuk mendapat redha Allah. Pada saya lah, redha Allah itu, apabila Allah redha ke atas kita, maka kasih sayang Allah itu akan berlimpah. Tidak ada perkara yang paling penting dalam hidup ni melainkan kasih sayang Allah pada kita. Tapi kalau Allah benci kita, Allahu Akbar, tak guna hidup kalau Allah benci. Jadi walaupun hari ini kita lihat Vista Manhaj adalah satu perniagaan, satu bisnes, tetapi pada saya yang sudah terlibat dalam perniagaan yang seperti ini lebih kurang 30 tahun dah, saya melihat bahawa ini adalah satu dakwah dan satu jihad. Mungkin kita tidak mampu untuk mengangkat senjata untuk berperang, tetapi kita mampu menggunakan lidah kita untuk menyampaikan benda-benda, perkara-perkara yang baik. Pada saya, benda asas dalam kehidupan kita adalah apa yang kita makan. Kata Rasulullah SAW, kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu makan hak molek, maka jadilah molek. Kalau kita makan benda hak tak molek, maka jadi hak tak molek lah. Itu cerita dia. Jadi di dalam Islam itu sendiri, dalam Quran, dalam hadis, sudah ditunjukkan amalan pemakanan sihat. Untuk kita jaga anugerah Allah yang paling istimewa adalah nikmat sihat. Sebab bila kita tidak sihat, maka apa yang akan terjadi kepada kita adalah kita tidak dapat, paling utama tak dapat solat dengan sempurna. Bagaimana ya kalau kita tidak dapat solat dengan sempurna? Mok Weh telah pernah dalam tahun 2019, Mok Weh kena stroke 2 kali, dan ada pelanggan Mok Weh yang dia tak lama dah tak boleh solat. Dia tak boleh solat. Bila bagi produk, bagi dia minum apa, dalam masa berapa minit dah boleh solat dengan baik dan menangis. Sebab kita ni, kita boleh sujud lagi, tapi berapa ramai orang tak mampu sujud. Tengok di masjid-masjid, sembahyang atas kursi. Tak ada setengah jam. Minum Bicolin ke apa? Macam tak percaya. Alhamdulillah, sihat lah. Boleh normal sembahyang. Nanti kita kena pergi ziarah ni, testimoni awal. Jadi itu adalah perkara yang paling seronok sekali. Sebab kita tengok di masjid-masjid sekarang banyak kursi-kursi yang disediakan di masjid untuk orang yang tak mampu nak solat, sujud tak mampu. Jadi bayangkan dalam hati setiap orang itu, habislah nikmat sujud. Tak boleh sujud dah. Orang lain boleh sujud.
Ketika dia merasakan bahawa tidak ada lagi nikmat sujud, yang dia baru dia rasa rindu. Manusia ni bila benda bila ada tak syukur, bila tak ada baru nak rindu-rinduan. Padahal itu sudah inilah kan. Jadi kenapa kita sakit? Kan? Kenapa kita sakit? Kita sakit adalah kerana kita tidak menjaga kesihatan kita. Kita tidak menjaga apa yang kita makan. Kita tak menjaga apa yang kita makan. Sedangkan pada asasnya apa yang kita makan itu sudah diberikan garis panduan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan kenapa kita sakit? Kenapa kita kena penyakit? Kerana apa yang kita makan itu menjadi racun dalam tubuh kita. Kita sakit adalah kerana apabila sistem ketahanan tubuh ataupun antibodi kita lemah. Kenapa antibodi kita lemah? Sebab amalan pemakanan yang tidak sihat yang kita ambil. Hari ini ramai orang sakit berbanding dengan mungkin 50 tahun yang lalu. Hari ini peralatan perubatan semakin canggih. Hospital besar-besar. Tapi tak cukup. Tak cukup. Sebab makin lama, makin banyak orang sakit. Dan makin banyak penyakit yang pelik-pelik. Kan? Menyerang tubuh kita dan mudah sungguh badan kita kena penyakit. Kerana apa? Sistem imunisasi tubuh kita lemah. Sistem ketahanan tubuh kita lemah. Dan bila sistem ketahanan tubuh kita lemah, maka penyakit, kuman mudah mari ke tubuh kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Kita zalim pada anak-anak kita. Contoh, sehingga kan waktu mengandung tak jaga makanan. Itu bermula daripada mengandung. Ya, belum daripada mengandung tak jaga. Ibu-ibu sekarang tak macam ibu-ibu dulu-dulu. Ada pantang larang dia. Ibu-ibu sekarang belasah KFC. Mengandung belasah belasah makanan tu kan. Jadi apa yang kita makan akan dimakan oleh baby yang kita kandung kan. Apa yang baby kita kandung tu dia sihat ke atau dia tidak sihat ke, itu bergantung apa yang kita makan waktu mengandung. Betul tak? Dan apabila bersalin, perkara yang paling penting yang telah ditunjukkan dalam Quran dan hadis juga, kita kena menyusukan anak kita sejak daripada lahir sampai umur 2 tahun. Baru pisahkan. Sebab segala zat makanan yang ada datang daripada susu ibu. Itulah minuman yang terbaik untuk manusia. Tetapi malangnya ramai ibu-ibu di zaman sekarang tidak mampu untuk menyusukan anak. Saya pernah jumpa besar ni lah, besar Syakir ni, tak sampai 2 tahun lagi. Tak sampai 2 tahun, setahun lebih. Penyakit kulit, ada masalah eczema, sakit kulit berlupa-lupa. Kelantan yang kecil apa? Kata-kata. Kenapa kena penyakit kulit? Sebab antibodi budak tu lemah. Baru tak sampai 2 tahun dah lemah. Tanya mak dia, tak menyusu anak? Jawapannya tidak. Kenapa tidak menyusukan anak? Sebab dia kata susu tidak cukup untuk diberi pada anak. Anak tak kenyang. Terpaksa beri susu lembu yang dibeli satu tin yang harga RM20 lebih. Maknanya yang bukan berkualiti tinggi. Jadi bila yang bukan berkualiti tinggi, itulah minuman yang diberikan untuk anak dia. Mana mungkin. Sebab itu hari ini kita tengok banyak orang kena COVID, tak kisah umur. Kan? Umur bawah 5 tahun pun ramai dah meninggal kerana COVID. Sebab kerana COVID disebabkan kita jangan pelik, jangan heran. Sebab apa? Sebab dalam suasana sekarang, antibodi yang lemah itu akan mudah kena, bukan sekadar COVID, apa saja penyakit pun. Dan bila ada je masalah COVID-19 sekarang, kan, sebenarnya ada baik ada buruk. Hikmah yang Allah bagi, tidak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Betul tak?
Tak ada benda kita cakap lah apa teori sekalipun. Ini Dajjal lah, ini konspirasi Israel. Itu masing-masing punya pandangan. Tapi apabila datang musibah, kita kena muhasabah diri. Bukan salahkan orang lain, kita cek diri kita. Muhasabah diri kita. Antara perkara yang kita kena cek adalah ialah selain daripada masalah berkaitan dengan kesihatan, kena cek keadaan kehidupan manusia. Hari ini Allah turunkan bala sebagai peringatan. Banyaknya orang rasuah, banyaknya orang melakukan maksiat, banyaknya orang melakukan benda tak elok. Macam mana nak, kalau kita tanya orang-orang pondok belajar di pondok, jawapan mereka mudah aja. Tutup saja night club, tutup je tempat perjudian, tutup tempat maksiat, hentikan rasuah, insya-Allah COVID akan mula hilang. Sebab bala itu Allah turunkan sebagai peringatan, sebab Allah masih sayang. Kalau tidak, Allah biarkan, maka jadilah istidraj. Ini kita bercakap dari segi agama lah. Tetapi lagi satu sudut, dari segi kesihatan, Allah nak tegur kita, jaga kesihatan aku bagi ni. Allah bagi sistem ketahanan tubuh dalam badan kita ni. Sistem ketahanan tubuh dalam badan kita ni Allah beri untuk menangkis segala virus yang ada di muka bumi yang Allah turunkan. Sebab Allah buat turun penyakit, datang bersamanya penawar. Ada lelaki, ada perempuan. Datang bersamanya penawar. Pasti. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Pasti. Datang penyakit, pasti sekali diturunkan dengan penawar. Atas hikmah kita fikir apa penawar dia. Penawar itu sudah tentulah segala benda dalam kehidupan kita rujuk pada Al-Quran dan hadis. Tapi berapa ramai orang rujuk pada Al-Quran dan hadis dalam menangani isu COVID ni, contoh dia. Pada saya, vaksin tu vaksin lah, tak nak, itu ikhtiar, teruskan. Tetapi satu lagi cara penyelesaian adalah tolong tengok apa yang Quran dan hadis nyatakan. Amalan pemakanan yang sihat contohnya. Jadi barulah saya nak terangkan bahawa kalaulah kita jaga amalan pemakanan yang sihat, kita jaga molek, kita jaga minuman dan makanan kita, apa yang kita makan, antibody kita lemah, masuklah apa, antibody kita, kalau antibody kita kuat, masuklah apa pun virus. Takkanlah sistem ketahanan tubuh kita yang Allah ciptakan itu lemah daripada virus. Takkanlah. Siapa yang cipta sistem ketahanan tubuh? Allah. Betul tak? Takkah apa yang Allah buat ni lebih lemah daripada segala kuman yang ada? Melainkan kita tak jaga sistem antibody kita. Kita tak jaga sistem antibody kita, maka sudah tentulah lemah. Betul tak? Jadi Vista Manhaj ini, syarikat ini adalah syarikat milik Muslim 100%, kilangnya milik Muslim 100%. Tidak ada bukan Islam dalam syarikat ini, dan syarikat ini sudah ditubuhkan pada tahun 2018. Pengasas dia adalah saudara Khalil Jeffrey, sekarang umur dia 40 tahun. Isteri beliau Puan Aida Datuk Hashim, umur 41, 42 macam itulah. Dan mereka, ini adalah syarikat mereka sendiri. Walaupun produk-produk ini dibuat kajian di Makmal dan di kilang milik Datuk Hashim Yahya, iaitu bapa kepada Puan Aida. Dah kilang dan Makmal bapa dia, jadi dia buatlah di situ. Kita siapa pun macam itulah. Tapi syarikat ini milik sepenuhnya mereka dah, bukan milik Datuk Hashim. Gitu maksudnya. Jadi kalau diikutkan dari segi pengalaman pembuatan produk, itu sudah lama, sejak tahun 1998 lagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada produk-produk yang mengikut asas prinsipnya halal, taib, sunnah. Ciri penting produk kita halal, taib, baik, sudah halal. Makanan segera, contoh mi segera, tak usah sebut dah jenama mana kan. Halal tidak? Halal.
Tapi tayyib tidak. Baik tidak? Tak baik. Tak. Beri segera baik. Tak baik. Kan? Jadi itu contohlah. Kan? Jadi apa yang kita keluarkan adalah makanan dan minuman. Dia bukan ubat. Dia adalah untuk amalan seharian. Dan kalau kita makan, rupa-rupanya kalau kita makan makanan yang halal, taib dan sunnah, rupa-rupanya dia boleh membantu menguatkan sistem ketahanan tubuh kita. Sebab sifatnya yang kalau kita cakap halal, semua orang tahu halal tu macam mana. Kalau taib itu maknanya zat, vitamin, mineral yang mencukupi untuk kuatkan sistem ketahanan tubuh. Itu maksudnya taib, baik. Kalau kita makan halal tapi dia merosakkan kesihatan. Banyak makanan-makanan sekarang halal tetapi tidak baik, maknanya merosakkan kesihatan. Sebagai contoh saya sebut tadi, mi segera contoh dia. Hari ini kita nak ajak dakwahkan. Semua tak kisahlah, sebenarnya syarikat ini tak kisah Melayu, pelanggan dia Melayu ke Islam, kita jual belaka, tidak ada hal. Bukan kita kata orang bukan Islam tak boleh join. Tak, kita berniaga ke semua orang. Kita sedang berusaha untuk masuk ke Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, insya-Allah. Untuk menyebarkan produk halal, taib dan sunnah ni. Jadi asasnya itu, maknanya taib, lepas itu sunnah, maknanya bahan asas utama itu adalah makanan sunnah. Makanan sunnah adalah makanan yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan sunnahku ketika jahil umatku, maka pahalanya adalah 100 syahid. Besar amalan pemakanan sunnah ini. Dia sebab kita sayang Rasulullah SAW, selawat 7 kali. Dia, ya Allah, dengan berkat ku berselawat ini, ku bertawasul pada Rasulullah SAW, kau buangkanlah, kau muntahkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh badanku. Pemakanan sunnah yang kita nak amalkan. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita sihat sampai mati. Sihat sampai mati. Tak guna kalau kita sakit dan menyusahkan orang. Tak naklah. Kalau mati berak pun, anak cucu nak kena bersihkan, minta dijauhkan Allah. Biarlah kita sihat sampai ajal mati. Saya tak mana boleh cakap takkan mati. Sampai masa dah tertulis di Lauh Mahfuz, sampai masa mati-matilah. Nak buat macam mana? Nah, tapi apa yang saya buat ni, saya gerak 2-3 minggu, yalah. Saya anggap itu sebagai sebahagian daripada sunnah, sebahagian daripada dakwah yang boleh kita jadikan mata wang pahala untuk kita bawa di akhirat. Orang nak masuk, orang tak nak masuk pun tak apa. Orang nak beli, tak nak beli pun tak apa. Sebab itu bukan kerja kita. Kerja di rezeki itu Allah, bukan kita. Nah, kita tak buat, kita pergilah merata-rata pun. Kalau orang kata rezeki takat tu Tapi yang penting adalah dakwah kita, kebaikan yang kita nak bawa. Contoh macam ayata benda terapi manhaj bagi orang yang sakit lutut, sakit sendi, cuba jadi kebaikan pada dia. Alhamdulillah. Itu yang penting kan. Dan maka itu jadi pahala pada kita. Selagi dia boleh solat balik dengan sempurna, maka kita pun dapat pahala. Tu yang penting kan. Bukan berniaga ni sebab nak jadi jutawan. Tapi kalau Allah dah kata bagi jutawan, alhamdulillah, supaya kita boleh memberi lebih banyak. Macam Ustaz Abid Liu boleh bantu lebih ramai orang, kita nak macam tu. Tapi kita tak nak lah jadi jutawan, tapi kita tunjuk kita punya rantai emas, gelang emas. Itu dah jadi pelik lain dah, kita tak say lagi tu. Jadi yang kita nak adalah nak dapat Allah sayang. Itu benda bukan benda yang senang. Jadi apa yang ada di depan kita ni adalah semuanya adalah amalan pemakanan sunnah. Antaranya adalah yang ini, susu. Kenapa banyak susu dalam Vista Manhaj? Di susu. Kenapa banyak susu? Apa dia? Ada 3 susu. Banyak je susu dalam Vista Manhaj ni. Dia ada susu 3-4 susu. Banyak susu. Kenapa susu? Sebab susu adalah fitrah.
dalam syurga nanti pun mengalir sungai daripada susu. Fikir susu sudah. Nah, bila kita lahir ke muka bumi ini, makanan yang pertama Allah beri pada kita adalah susu ibu kita. Tahu tak? Susu yang warna kuning keemasan. Hanya keluar 3 hari je. 3 hari je keluar. Itu tanda Allah sayang. Kalau kita lihat banyaknya Allah sayang kat kita macam-macam. Jadi kita ada 4 jenis susu. Tetapi formulanya berbeza. Dengan hikmah Allah bagi, anak-anak muda kita yang bekerja di makmal kita, mereka menghasilkan formula yang tertentu untuk memberikan lebih kebaikan. Tetapi ini semua adalah yang Allah berilah. Contohnya susu Bicolin. Namanya susu Bicolin. Tetapi di dalam susu ini diadunkan, sebelum tu saya nak bagi tahu, susu yang terbaik adalah susu yang diperah. Susu yang terbaik adalah susu yang terus diperah. Macam ahli kita di Wacuk semalam pergi, belakang rumahnya ada kambing besar-besar tanduk gitu. Lawan tengok mata saya dengan mata dia. Rupanya susu itu kambing tu kambing susu. Seronok lah. Sebab pagi-pagi boleh perah susu fresh. Itulah susu yang terbaik, kan? Jadi susu ni adalah susu Bicolin, ya. Dalam ni ada berapa susu, Kak Pa? Ada 3 susu. Dalam ni ada 3 susu. Kita tidak ada pilihan teknologi. Mana ada kambing nak ternak di belakang rumah? Bukan semua orang boleh. Jadi apa yang kita buat adalah kita proses. Kita proses daripada susu cair kepada bentuk susu debu. Ya, dan susu yang asas kita gunakan dalam semua susu adalah susu kambing. Kenapa susu kambing? Sebabnya Rasulullah SAW selepas berhenti minum susu ibu susu baginda Halimatus Sa'adiyah, maka Rasulullah diberikan minum susu kambing. Itu sunnah. Kita ni masalahnya kita minum susu lembu. Sebabnya pok-pok tu jual susu lembu. Padahal Ustaz Dasuki Rani, seorang pendakwah bebas, pernah dengar Ustaz Dasuki Rani, seorang pendakwah bebas, dia pernah pergi ke satu kilai di New Zealand dan dia bertanya kepada pentokek kilang tu, negara manakah yang paling banyak sekali beli susu kambing? Jawapannya adalah Israel. Padahal Israel buat susu lembu beri pada anak-anak kita. Dia minum susu kambing. Tu kita tengok, kan, kenapa jadi macam itu. Dia tak nak anak-anak kita cerdik macam dia lah kot. Sebab minum susu kambing ni bagus dia ada selenium yang sangat bagus untuk otak. Tu yang hebatnya. Orang-orang hebat dia minum susu kambing. Orang Yahudi minum susu kambing. Jadi asasnya ada dalam ni susu kambing. Yang kedua, dalam ni ada susu kolostrum. Apa dia susu kolostrum? Susu kolostrum adalah susu kuning yang keluar 3 hari kelahiran. Tak kisahlah ibu apa pun, ibu manusia ke, ibu binatang ke, asalkan melahirkan anak. Dan susu itu adalah susu yang membantu bila anak itu lahir. Sebelum ni antibody dia gantung kepada antibody mak dia. Bila dia lahir, dia kena bergantung kepada antibody diri dia sendiri. Maka Allah anugerahkan susu yang warna kuning 3 hari pertama kelahiran untuk anak ataupun baby tu. Sama ada baby manusia ke, baby binatang ke, tak kisah. Itu hikmah dia. Dan itu dia dinamakan susu kolostrum untuk antibody. Jadi apa susu yang ni? Bukanlah susu kolostrum manusia. Mana ada ladang peternakan susu manusia? Tak ada. Jadi susu kolostrum yang kedua terbaik selepas susu ibu adalah susu daripada lembu. Sebab susu kambing secara generalnya susu kambing yang kedua terbaik. Tapi kalau kolostrum ialah datang daripada lembu. Dan secara munasabah dan logik akal, lembu paling banyak berbanding dengan kambing. Jadi dia nak ambil kolostrum tu bukan mudah, kan? Yang ketiga, dalam ni ada susu lebah. Dalam ni ada susu lebah. Susu lebah hak warna putih tu.
dipanggil royal jelly. Dalam ni ada susu lebah. Jadi gabungan, kalau kita tengok susu lebah, yang minum susu lebah daripada peringkat lava, daripada peringkat awal sampai mati, yang minum royal jelly atau susu lebah ni hanyalah ratu lebah. Sebab itu ratu lebah hidup lebih lama dan badan dia lebih besar daripada askar lebah ataupun rakyat lebah. Itu hikmah dia. Jadi kita dalam dimasukkan benda tu. Dimasukkan anugerah Allah dalam bentuk susu lebah, susu kambing dan susu kolesterol. Dan untuk menguatkan lagi, bahan dalam ni dimasukkan satu bahan namanya inulin. Inulin ni adalah makanan kepada bakteria baik. Makanan kepada bakteria baik. Dalam badan kita, kalau kita nak sihat, bakteria baik kena lebih banyak daripada bakteria jahat. Nak bagi banyak bakteria baik, maka kena bagi dia makanan. Dan makanan yang diberikan yang terbaik adalah inulin. Bahan tu, inulin adalah makanan kepada bakteria baik. Jadi bila bakteria baik banyak, maka dia membantu, peranan dia adalah buang racun dalam badan, buang najis dalam badan, toksin dan sebagainya. Dan dia boleh membunuh apa saja virus yang masuk dalam bahagian usus kita, terutamanya. Itu kekuatan, maknanya produk ini apa dia? Bina paling asas utamanya antibody, sistem ketahanan tubuh. Ini benda asas yang paling penting, yang paling mustahak sekali. Hari ini penting tak sistem ketahanan tubuh? Sangat penting. Sebab itu amalan susu Bicolin ini setiap hari, kurang-kurang sehari 2 atau 3 kali, insya-Allah membantu menguatkan sistem ketahanan tubuh supaya kita tidak kena penyakit dan kita tidak kena virus. Seperti orang-orang yang vaksin, orang kata ambil vaksin boleh menyebabkan tak teruk sekarang kalau kena pun. Sama juga ambil minum susu ni, kalau kena pun tak teruk. Kita pun tak berani bagi jaminan, tapi setakat ini banyak testimoni yang kita dah jumpa. Itu dia. Ni cerita susu yang pertama. Boleh tunggu. Boleh lah. Sikit-sikit saya cerita. Yang keduanya adalah susu yang ni. Susu yang kedua, Gomik. Susu Gomik. Susu Gomik ini adalah susu yang dalam ni ada susu kambing, tetapi ditambah dengan habatus sauda. Rasulullah kata habatus sauda boleh menyembuhkan semua penyakit kecuali mati. Dan banyak kajian mengatakan habatus sauda bagus untuk bahagian paru-paru. Ada dalam habatus sauda. Susu kambing dah hebat dah. Masuk susu habatus sauda. Lepas tu masuk pula kurma. Lepas tu masuk pula acai berry. Buah acai berry ni kuat sebagai antioksidan. Dan antioksidan ni maknanya apabila kita makan benda hak tak molek, dia rosak badan kita. Bahan macam acai berry baik pulih balik. Dan dalam ni ada beras oraiza, peptide, sejenis protein beras yang sangat bagus untuk membuatkan kita rasa kenyang. Buat kita rasa kenyang. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi, kita ambil susu ini, lepas tu kita boleh campur dengan kopi ke, nak campur dengan apa-apa yang lain, dia membantu kasi kenyang. Tak makan nasi pun tak apa. Dia cerita dia. Jadi tak rasa lapar. Ayah pergi, jadi ayah pergi kebun, tak makan susu je lah. Makan susu je. Dan ayah pukul berapa bawa balik? 12. Bertenaga lah. Jadi ini susu Gomik nama dia. Yang kedua, yang ketiganya ni susu juga dalam ni. Tetapi dalam ni dimasukkan susu kambing, habatus sauda, acai berry dan juga beras macam ni juga, beras peptide juga, tetapi tambah coklat. Ini ditambah vanila. Vanila bagus untuk antioksidan. Ini tambah dengan koko. Kenapa koko? Sebab satu, koko tenaga. Yang kedua, koko dia boleh merangsangkan hormon melatonin pada otak kita. Satu hormon yang membuatkan kita positif. Hormon yang buatkan kita rasa suka. Allah sayang kat kita sampai macam tu. Ada hormon, tapi hormon itu berkurangan. Bila kita makin lama meningkat usia, hormon tu makin kurang. Dan
Koko boleh membantu meningkatkan semula hormon melatonin. Antara tanda-tanda hormon melatonin kurang adalah kita rasa kemurungan. Kadang-kadang kita rasa sedih tapi tak tahu kenapa kita rasa sedih. Kadang-kadang kita rasa sekabut sangat rasa dalam dada ni. Kan? Rasa tak seronok sangat dalam dada ni. Itu tanda-tanda kita ada kekurangan hormon melatonin. Banyak minum koko ni. Itu akan membantu. So, dah 3 dah susu. Kan? Kemudian yang keempat adalah ni yang Ustaz cerita tadi. Biligo. Biligo ini istimewa berbanding, dia adalah sama ke susu kambing, tetapi dia masukkan aquamin. Aquamin ni adalah minerals. Asal kita dari tanah, baja kita kena datang dari tanah. Minerals sangat penting. Magnesium penting untuk jantung, kalsium penting untuk tulang. Jadi di aquamin dalam susu dalam ni ada aquamin yang membantu supply minerals. Satu lagi adalah bila kita ambil minerals, apa saja ubat ataupun makanan yang kita makan, zat dia mudah serap. Aquamin ni dibantu mudahkan penyerapan zat dalam badan. Ada orang makan tak jadi. Sebab apa? Sistem badan dia tak boleh serap. Jadi aquamin yang ada dalam ni, dia membantu untuk mudahkan penyerapan zat dan vitamin dan mineral selain daripada supply mineral, contohnya magnesium, kalsium, kuprum dan sebagainya yang diperlukan oleh tubuh, termasuk juga untuk urat saraf. Orang yang kurang mineral ni, urat saraf dia sakit sini, sakit urat ni, kan? Yang ketiganya, dalam ni juga dia ada omega 3 untuk otak, omega 3 ada untuk otak, kemudian DHA, EPA untuk minda kita, multivitamin, dan ada kurma serta madu. Tak ada gula. Jangan pergi tambah gula pula. Ada orang dia minum, saya pergi melawat kena dia kecing manis. Tak baik-baik. Orang lain minum baik, dia minum tak baik. Tak jadi, tak ada kesan langsung. Adalah sikit sebab dia kena stroke Kita tengok rupanya bila bancuh susu kita ni, dia campur dengan susu lemak berkrim, susu teh. Itu bukan susu. Tu sawit campur air gula. Tu bukan susu. Itu kalau ambil makanlah apa pun tak jadi. Ada juga sampai dia kecil manis. Sama juga. Baru ni saya pergi Terengganu. Sebelum saya jumpa dengan Ambil tu, dia kata tak jadi pun nak pesta bah. Mula-mula jadi, lepas tu tak jadi dah bah. Pelik ni Ambil ni. Saya pergi Abelung di stew. Allah nak tunjuk. Allah nak tunjuk. Minggu lepas makan roti canai dengan dia. Saya tak makan, Ustaz makan. Dia pun order roti canai. Kuah kari Cucoh tak? Manis dah kuah kari. Masak letak gula dah. Ambil gula lagi dalam kuah tu. Jadi saya kata, belum, kalau ni makan buah dari syurga pun tak sembuh, maknanya tak boleh berhenti gula. Dia tunjuk tak kena. Kita kadang-kadang kena hati-hati dengan orang kita ni. Bak gula dia tak boleh, dia elak juga. Sedangkan gula tu dah confirm adalah racun. Okey, jadi apa beza dia? Yang ni kuat antibody, kuatkan ketahanan tubuh, perlu dalam badan kita. Malah dia membantu untuk orang yang ada masalah kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Yang ini juga sama sifat dia, cuma bezanya dia halus berbanding dengan ini. Yang ini dia buat untuk bermula daripada kanak-kanak umur 1 tahun. Jadi dia punya tu halus. Yang ini untuk dewasa. Jadi bagi mereka yang ada masalah usus, mereka yang warga emas, bagus ambil ini. Sebab dia halus. Jadi dia tidak membebankan usus. Jadi sebab kita ni kena ingat bila meningkat usia, usus kita lemah. Dulu kita boleh buang. Pakar pemakanan kata setiap kali makan kita kena buang, baru tak jadi racun. Masalahnya makan sehari 3-4 kali, buangnya seminggu sekali. Terutama minta maaf kaum wanita.
malah kijabel. Nah, jadi bila kita tak buang, setiap kali kita makan 80% daripada apa yang kita makan itu hampas. 20% saja lebih kurang. 20% saja yang jadi zat. Jadi hak 80% tu kalau kita tak buang, cuba bayangkan makan seminggu sehari 3 kali, seminggu 21 kali, buang dia sehari sekali. Tak apalah sehari sekali, kalau buang seminggu sekali, 21 tolak sekali je buang, 20 kali lagi tahu kat mana? Ya. Ya. Ha? Dia istimewa dari segi mana? Dari segi apa? Otak ke apa? Otak Kalau otak, insya-Allah gabungkan yang ini Miligo digabungkan dengan B-Mind. Sebab B-Mind ini adalah makanan otak. Ini makanan otak. Puan Aida cipta produk ni sebab anak dia ada masalah tik. Tik ni dia jentok. Bila dia tension sangat atau dia sedih sangat, dia tak ada ubat lah. Jadi Puan Aida hasilkan produk ni sebab dalam ni ada Shark PS, sejenis enzim brain, otak, aquamin, ginkgo biloba, dan juga bagus untuk mata. Kalau kita ada masalah mata, yang ni bagus sebab zat mata yang dalam ni. Jadi anak macam cucu tu bonda bagus sangat. Bonda campurkan pagi-pagi. Bonda ada tak shaker yang kita Tupperware tu? Bonda ambil ini dalam berapa ya? 2 sudu cukup tak? 2 sudu. Yang ini masuk 1 secet. Dia 1 secet. Masuk 1 secet. Selepas itu Stevie Star ni. Titik dia dalam 1 titik, 2 titik cukup dah. Sebab ini bukan sekadar ganti gula, tapi disebabkan dia ada penawar daun melisa. Daun melisa ni bagus untuk otak. Jadi gabungkan 3 benda tu, sehari buat 2 kali, pagi sekali waktu perut kosong, dan kalau boleh sebelum maghrib ambil sekali lagi. Gabungkan 3 barang ni pagi. Kalau dia tak ada gastrik lah. Dia ada gastrik tak? Boleh. Tak apa. Yang ini kalau nak setengah secet pun boleh lah. Kalau tak 1 secet pun baru ni 3 tahun kan. Ambil setengah secet. Buat separuh-separuh. Pagi sekali, malam sekali. Malam ni sebelum maghrib. Paling bagus. Lepas tu titis 1 atau 2 titis. InsyaAllah. Ni kena monitor tu. Ni perkembangan dia. Saya kalau boleh nak tengok perkembangan dia macam mana. Sebab banyak kes begitu kan. Banyak kes yang kita tengok. Macam anak Syarifah kan, Paluh kan. Anak dia yang Alia tu kan. Dia ada masalah dia kan, otak. Lepas tu dia tak boleh bercakap dengan kita, tak jelas. Sekarang ni dah makin jelas. Jadi tu insya-Allah. Ada perubahan. Saya tak berjanjikan jadi normal balik, tapi ada insya-Allah ada perubahan dan ikhtiar. Apa pun doa Allah boleh buat, bukannya Allah tak boleh buat kan. Jadi insya-Allah. Okey. Jadi yang ini untuk siapa pun boleh, dewasa kanak-kanak pun boleh. Ni sebenarnya kanak-kanak dia pasal dia formula dewasa lah. Okey. Yang ini 650 gram, yang ini adalah 21 gram satu sachet. Maknanya 20 sachet adalah ni dalam 400 gram lebih. Dan yang ini 1 kilo. Yang ini 1 kilo. Ni gitu. Jadi selain daripada itu, saya percaya ayah dah cerita kok pasal terapi semua dah cerita dah. Jadi secara asasnya kita juga ada kopi dan juga teh tarik. Tetapi tak mudarat. Orang kecil manis pun boleh minum. Malah dia membantu untuk menguatkan sistem badan kita. Dan yang ini sekarang tengah popular sebab dalam ini ada 12 jenis herba. Macam dia dan alhamdulillah boleh sebagai pemakanan untuk membantu ikhtiar kepada mereka yang kita kata nak mengelak daripada COVID. Dengan izin Allah lah. Saya tak nak kata boleh, tapi setakat ini banyak dah bantu.
yang kena COVID kan. Yang tak kena COVID lagi pun, bila amal, saya amal yang ini tiap-tiap pagi dan malam, 2 secet tiap pagi dan malam. Dan alhamdulillah lah, setakat ini Allah bagi sihat, walaupun dalam keadaan COVID yang teruk sekarang ni. Kalau di Kelantan ni kemarin pun 1,400 kes. Kelantan kuat pada Kedah sekarang ni. Hari ni tak tahu macam mana. Kedah kurang sikit sekarang. Jadi mutafas ni kenapa dia molek? Satu je, sebab dia ada ubi bit merah. Ubi bit merah ini Allah bagi dia hebat. Ubi merah dengan izin Allah bagus untuk paru-paru dan pernafasan. Sebab itu produk ini dinamakan Botafas. Bota ni botanical. Botanical ni adalah tumbuh-tumbuhan lah. Fas itu pernafasan. Jadi dia bagus jaga kita punya saluran pernafasan dan paru-paru. Dia merawat. Kemudian dalam ni juga ada sirih. Sirih boleh membantu bunuh kuman. Sirih boleh bunuh kuman. Begitu juga dalam ni ada aloe vera. Aloe vera bukan sekadar bunuh kuman. Kalau orang yang luka pun, dia boleh cepat sembuh luka dia. Jadi sama lah. Sebagai ikhtiar pada saya bagi isu COVID ni, COVID masuk, dia nak merosakkan paru-paru kita. Jadi kalau dia boleh rosakkan, alhamdulillah kita ada aloe vera. InsyaAllah membantu sebagai ikhtiar. Ya. Kemudian dalam ni juga ada lemon. Kan orang minum lemon banyak sekarang ni kan. Ini pun ada lemon juga. Dalam suasana COVID sekarang, minum lemon tu bagus kan. Kemudian dalam ni juga ada dia ada banyak ni lah. Ada 12 jenis. Ada cekur, gelengel, ada madu, ekstrak madu dalam ni. Kemudian dia ada ciplukan. Dan kemudian dia juga ada sena. Sena ni baguslah untuk usus, untuk membunuh bakteria yang banyak, yang bakteri jahat yang boleh ganggu sistem ketahanan tubuh. Jadi insya-Allah setakat ini banyak dah testimoni yang kita bagi, dan ini produk yang bukan kena baru ambil. Sekarang kena ambil sebagai nak jaga organ dalam badan kita supaya dia tidak mudarat pada kita dalam keadaan kuman sekarang. Semuanya dengan izin Allah. Saya tak mahu kata garanti, tapi setakat ini Allah beri. Ada banyak video testimoni yang kita bagi, Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak jadi. Jadi kita jangan sombong. Allah kata jadi. Tapi setakat ini testimoni banyak sangatlah, testimoni yang kita dah bagi. Allah bagi izin. So, bila Allah bagi izin pada saya, Allah restu perniagaan kita. Kalau tidak, sebab bila produk jadi, ramai orang nak beli, maka perniagaan itu naik. Jadi maknanya Allah restu. Jadi sebab tu saya kata kat kawan-kawan, jangan kisah sangat dengan COVID ni. COVID tu COVID lah, bukan dia boleh hilang segera. Jadi hidup kita teruskan, jagalah keselamatan diri. Yang paling penting, jaga apa yang kita makan, bina sistem ketahanan tubuh kita. Sekarang ni kalau kita kata pakai, semua orang pakai face mask, semua orang pakai sanitizer, ramai orang dah ambil vaksin, tapi kes masih ada. Tambah lagi satu, amalkan pemakanan sunnah. Itu cerita dia. Kan? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak ngajak orang ramai untuk berada di dalam komuniti kita ni, dalam kumpulan kita ni. Kumpulan ini, yang pertama saya katakan bahawa ini adalah kerja dakwah. Satu, kita nak berjual. Jual lah. Sebab bila kita berjual, ada keuntungannya. Sekotak yang ini boleh 10 yang keuntungan. Sebab susu ni, susu kambing grade tinggi, 45 yang harga modal, 55 yang jual. Boleh 10 yang. Tok saya masuk ahli pun tak ada masalah. Jangan paksa orang masuk ahli. Macam yang ini 150 ya, sebab dia 1 kilo. 150 ya, harga kalau jadi ahli 95 ya. Kita jual 150, ada 45 ya untung. Tapi kalau kita beli set, murah lagi lah. Itu cerita dia. Kan? Jadi apa yang kita buat adalah, satu, kita jadi pengguna, jual. Kita jadi ahli lah. Kita kena jadi ahli dan kita kena beli package lah. Baru kita dapat untung yang lebih. Ada bonus, ada untung runcit. Ada bonus, ada untung runcit. Yang kedua, golongan pengguna aktif.
Maknanya dia jadi ahli, dia masuk ahli, tiap-tiap bulan dia beli RM250. Sebab dia nak guna sendiri. Macam downline bonda kan, Kak Raimon dah 12 set dah. 11 ke 12 set? 11 set dah. Dia bukan jual, dia beli, dia guna sendiri. Satu keluarga ada migraine, ada masalah segugut, ada masalah itu COVID pun sebenarnya. Hak je sakit tu, saya kata COVID dah tu. Cuma dia tak pergi swab ya, anak lelaki dia tu confirm COVID tu. Kak Raimon sendiri pun tak, dia pun tak sihat kan. Tu COVID semua orang ada lah sekarang ni. Sama ada lemah tu tidak ya. Kan? Jadi dia ambil, alhamdulillah. Itu golongan pengguna aktif. Yang ketiga adalah golongan pejuang. Saya panggil dia pejuang atau fighter. Fighter ni maknanya dia join dan dia makan sendiri dan dia pergi perkenalkan kepada orang untuk menjadi pengguna, sebagai pengguna runcit, atau dia ngajak orang jadi pengguna aktif, atau dia lajak orang jadi fighter macam dia. Sekarang ni macam bonda dengan ayah Tar ni kategori fighter. Kemudian baru kita kategori pemimpin. Kita sedang membentuk pemimpin lah. Pemimpin ni dia boleh buat latihan sendiri, dia train orang, dia bagi motivasi kat orang, dia gerak, dia uruskan kumpulan dia lah. Jadi hari ni saya nak menjemput ayah untuk sama-sama berjuang dengan kita untuk sebarkan pembakaran sunnah, sebuah syarikat Islam daripada Bergong Al-Ustaz Kedah, buat sendiri produk dia, air tangan orang Islam sendiri, yang mana pada masa ini orang Islam memerlukan dia ini, cuma dia tak tahu. Kita tak buat iklan, jadi kita cara beginilah. Jadi kita sebarkan, mana yang berminat kita boleh jual atau ajak mereka jadi ahli. Dan sebenarnya bagi orang yang nak buat pendapatan, sebenarnya senang saja, seorang cari dua pun dah boleh dapat pendapatan kan. Tapi bau ke tidak, cara dia untuk kita perkenalkan adalah gunakan saya, gunakan Ustaz Mat, gunakan ayah Tar dan bonda pun boleh. Sama ada bawa mari sini waktu saya ada, ataupun gunakan video. Ayah Tar dan bonda tahulah macam mana guna video. Tanpa saya ada pun boleh masuk dalam video call. Saya tu benda tu tak pelik dah video call ni kan. Sekarang ni kan anak-anak dah tak boleh balik tengok mak ayah dah 2 tahun. Jadi mereka guna video call tiap-tiap hari. Saya tengok kembar dah ni yang kalau itu hikmah ada COVID. Ya kan, kalau tidak Allah lah, dia rindu je anak, tak boleh jumpa. Dulu pakai surat lambat, sekarang tu pakai telefon. Sekarang canggih lagi, boleh tengok setiap hari. Video call kan, lagi bawa tengok anak cucu kan, tapi kuat-kuat boleh. Itu cara kita nak berkongsi dengan orang. Tak semestinya kita kena keluar. Kalau nak keluar juga boleh, tak ada masalah. Pada saya keluar tapi jaga SOP lah. Pada saya orang duduk rumah pun kena COVID juga. Banyak orang tak tahu gimana duduk rumah ya. Kena. Ramai. Lebih tragis lagi, kena COVID mati tapi duduk rumah lah. Banyak kes gitu kan. Hari tu cerita dia. Dan ada apa-apa soalan ayah bonda boleh tanya.